الله الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله. رؤوف مالك ذي الجلال والإكرام المبسط الجامع الغني المانع ضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل على الصلاة أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما وغفل عن ذكرك الغافل. Alhamdulillah, okey. Hari ni di cuaca yang hujan, tak hujan lah. Jadi macam hujan. Kita dapat datang, dapat hadir. Syukurlah kepada Allah. Mari kita terus rasakan. Kita terus rasakan apa? Ini nikmat Allah pada kita. Apa? Dia beri kita nyawa. Dia beri kita sihat. Dan dia beri kita sihat dalam datang masjid. Datang masjid. Itu ada apa tu ni? Kat mana? Lupa. Dah lama tak nampak dia datang surau. Ada abang ni kan. Abang lama tak nampak. Ustaz dia kata saya syukur lah. Saya dapat datang surau lagi. Dari sakit dia kata. Kata macam mana Ustaz kita nak biar badan kita ni sihat. Kita datang masjid kan, nanti sihat lagi. Dia tak ada cara lain lah. Kunci nikmat sihat. Macam mana nak kunci nikmat sihat? Tuan Ali. Macam mana nak kunci nikmat sihat? Macam mana nak sihat ni datang kat kita, kita minta Allah bekalkan. Itu nak kunci nikmat sihat. Satu, pasal niat. Ya Allah, aku sihat ni supaya aku boleh tambah taat. Aku boleh taat lah. Satu niatkan. Ya Allah, aku sihat ni untuk aku taat. Satu, nombor dua, setiap kali sihat, syukur. Alhamdulillah aku sihat. Kena sebut aku sihat. Maknanya, lapaskan, nyatakan nikmat Allah ni dan takyinkan menentukan nikmat mana. Syukur ya Allah aku sihat. Dia bangun pagi, syukur aku sihat. Tak perasan, kadang-kadang bangun pagi macam-macam, pening, apa kan. Bangun, bukan kata kuat lah, tapi bolehlah sihat lah. Tak adalah nak tentang balik, bolehlah dikit-dikit. Syukur aku sihat. Nanti dah pagi, dah mula sarapan, syukur aku ada selera makan. Ada orang tak selera makan lah, kali pas kecil tak habis makan. Ada orang waktu channel 2 selamba je. Itu dah overdose. Selamba je kan lemak habis. Saya lah ni, orang lain saya orang sini dah tahu tak kau makan. Saya. Jadi kat saya ni. Ada orang terlebih pula makan. Lepas tu boleh datang masjid. Nampak kawan senyum, kita boleh senyum.
Syukurlah ya Allah kau bagi aku nikmat hati yang normal. Kalau boleh datang masjid pun senyum pun tak boleh, dah lah pakai mask. Pandang muka orang pun tak nak, tahu dia tempat lain. Ni pun tak bagus. Jadi syukurlah. Kekalkan nikmat sihat ni dengan kita melahirkan rasa syukur kepada Allah. Okey. Pukul ke berapa? Pukul ke berapa? 10 Ustaz. 10. Betul ke 10? Baru minggu lepas belajar. Tak lupa. Betul dulu kan? Membaca selawat atas Nabi. Bila nak baca pada tahiyat akhir. Tengok sini. Tengok sini Okey, salin dia ke sini. Salin. Dekat nota ni dia pendek je ni. Satu nama rukun ni baca. Bila nama rukun ni baca, kita tahu macam biasa, kita tahu jenis rukun. Bila rukun baca ni nama dia rukun kauli. Itu yang pertama. Tulis lagi kauli. Lagi tak habis belajar rukun ni, setiap kali perkataan kauli keluar, tulis. Kauli, tulis. Kauli, tulis. Dah lama dapatlah. Banyak kali tulis. Kali dah Ustaz, online slide presentation tak ada. kali dah rukun ke-10. Betul? Bila dah rukun ke-10, maknanya perkataan kauli ni dah banyak kali dengar lah orang kata. Betul tak? Sampai muak dengar. Kauli. Tu tandanya kalau dah muak tu tandanya dah dapat. Tu tanda dah dapat. Bila dengar kauli, tahu tu tanda dah dapat. Dia payah nak hilang lah bila dah dapat itu. Tapi untuk menambahkan lagi melekatnya dekat hati tu, nambahkan melekat dekat hati tu, tu kita tulis lagi. Jenis rukun kauli. Bila kata kauli, kita kena tahu jenis rukun ada 3. Satu kauli, satu fi'li, satu qalbi. Betul? Cuba ingat balik berapa. Kauli ada berapa? Kauli ada 5. Fi'li ada berapa? Fi'li ada 6. Qalbi ada berapa? Qalbi ada 2. Jadi semua berapa? 13. Kauli rukun yang disabitkan dikaitkan dengan perkataan, lafaz. Fi'li dikaitkan dengan perbuatan jasad. Qalbi dikaitkan dengan perbuatan hati. Jadi tiga-tiga ni yang digabungkan dipanggilkan rukun solat. Tu, kena fikir, kena fikir dan kena bawa otak ni ke belakang. Berulang. Visit balik, tengok balik dalam belakang. Rukun yang sabit padanya, sabit apa? Dikaitkan, disangkutkan, dikaitkan, disabitkan. Itu sabit. Itu sabit. Rukun yang dikaitkan, maknanya dinilai rukun ini sah tak sah pada baca, pada lafaz, pada bacaan, perkataan. Dinilai sah tak sah pada kita baca. Ada rukun dinilai sah tak sah pada hati kita. Ada rukun dinilai sah tak sah pada perbuatan jasad kita.
Maknanya itu nama dia membaca. Ingat, 4 syarat umur rukun qauli, 4 syarat dalam qauli, 4 syarat dalam bacaan dalam sembahyang, 4 syarat dalam bacaan dalam sembahyang. Kalau bacaan tu wajib, tak ikut 4 ni, sembahyang tak sah. Kalau bacaan sunat, tak ikut syarat ni, tak ada pahala sunat. Kalau baca wajib, tak ikut syarat ni, bacaan dikira tidak sah. Jangan tukar huruf, jangan tambah huruf, jangan kurang huruf, telinga mesti dengar. Allahumma. Jangan baca Allahumma. Jangan baca Allahumma. Kenapa? Sabdu. Sabdu tanda apa? Sabdu tanda apa? 2 huruf. Tanda 2 huruf. Dengung hukum. Dengung hukum. Tanda 2 huruf. Tapi dalam tulisan nampak 1 je. Tulis 1. Baca 2. Digabungkan dan diletak sabdu. Sabdu tu tanda 2 huruf. Kena baca 2 huruf. Allahumma salli ala Muhammad. Hamad. Bukan Hamad. Bukan Muhammad. Allahumma. Bukan Allahumma. Kau baca Allahumma. Tak salah. Tak salah kawan. Kenapa? Dia sebut satu mim. Dia sebut Allahumma. Dia sebut Allahumma. Patutnya Allahumma. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kan ada orang sebut qasidah itu kan. Belas malaikat yang wajib, 10 malaikat yang wajib kita percayai. Terdapat di dalam rukun iman. Kalau sebelum punduk, urat-uratnya begitu. Okey. Bila masa apa benda yang kena baca? Selawat atas Nabi. Apa benda kena baca? Selawat atas Nabi. Selawat ni apa? Kalau selawat tadi pada Allah, nama dia Allah berselawat kepada makhluk, pada manusia. Adakah Allah doa kepada manusia? Selawat daripada Allah berarti rahmat. Allah beri rahmat. Allah beri kasih sayang. Allah beri belas kasihan. Bila selawat daripada Allah. Macam mana caranya, antara cara nak dapat selawat daripada Allah? Dengan kita selawat kepada Nabi. Selawat kepada Nabi. Bila selawat kepada Nabi, Allah selawat kepada kita. Selawat sekali, Allah selawat kepada kita 10. Selawat daripada Allah, maknanya dia beri kita rahmat. Dia beri kita kasih sayang. Dia beri kita belas kasihan. Dan waktu datang, kalau ada mengaji ni, kalau pukul 8, pukul 7.30 datang. Dan semayang sunat dari masjid, duduk kat depan ni. Tapi kat sini bagus lah, orang tak berbual. Saya tengok orang berbual sini, tapi tak berbual. Dia datang awal, jarang berbual lah. Ada kelas lain, buat berbual ni, kadang buat berbual. Sekarang saya buat online pukul 9 kat tempat tu. Saya mengajar pukul 9. Kadang-kadang saya ada kelas online pukul 8. Jadi pukul 8 saya ada surau tu. Tapi saya ngajar online, adalah datang 2-3 orang tu datang kan, macam. Tapi bila dapat pukul 5, dah mula datang belajar, datang belajar bersemuka. Kalau dah mula duduk, dah setengah ni berbual. Jangan berbual lah. Kalau berbual tu suara dia dengar dekat saya punya kelas yang online. Tapi kalau ni dia tengok tak berbual lah. Dia para wali ni, dia lain ni.
para wali ni lain, dia tak tahu. Rumah saya dia suka puji orang sini. Dia kata orang sini kau ibadat dah. Betul, saya nak ibadat. Baguslah. Kalau boleh, jangan buat. Nanti dah keluar, ada dah perjalanan ke, kat luar ke, nak berbual. Kat sini jangan berbual. Elok jangan berbual lah. Sebab ini tempat yang paling Allah Allah rahmat jambatan. Jadi kalau kita datang awal, kita tengok nota ke, sedikit ke, jumpa sekitar ke, jadi kita buat benda seorang. Kalau ramai kan dia bercerita. Kalau macam kita pergi umrah VIP. Kalau kita pergi dengan grup kita, sampai masjid jangan dua apa-apa. Duduk masing-masing duduk balik. Nanti balik, jumpa dekat Rolex ke, kat mana ke, tak tahu. So Rolex ni. Kata pembukaan dekat muka tu dia kan. Rolex, ada G-Bank, dan tempat orang jumpa kan. Jumpa kat sana, balik ke sana tak tahu. Nak pergi, tak tahu. Tapi kat masjid, jangan duduk. Jangan duduk dekat dengan grup kita. Nanti kita berbual. Sebab ni kita duduk terus sikit lah. Oh, mana pun. Lepas tu jangan ramai-ramai dalam masjid. Nanti nampak orang duduk sebelah kita, jumpa grup kita orang lain. Tengok beg Malaysia. Yang mana bang? Di Malaysia ke? Di Malaysia. Di mana? Dia pegang. Di mana? Tambun, ikut. Oh, teman makan dulu. Wah, habis, mari isyak habis di situ. Pasal Pak Liman dah pencin dan semua. Ini bahaya. Nanti dah balik, nanti pun situ. Nanti ambil nombor telefon dia. Kemudian boleh borak telefon Tapi kat masjid, kat sana kita jarang dapat pergi masjid haram kan. Masjid Nabi kita jarang dapat pergi, jauh. Kalau kita kawan sana. Jadi jangan berbual. Jangan berbual. Apa lagi? Bila masa baca pada tasyahud akhir atau juga dipanggil tahiyat akhir. Saya dulu kan. Kenapa dia panggil kita kata tasyahud? Sebab ada asyhadu an la ilaha illallah, itulah tasyahud. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itulah tasyahud. Ada orang kata tahiyat akhir. Kenapa nama tahiyat akhir? Sebab bacaan dia at-tahiyyah. Tahiyat ni adalah ucapan apa? Tahiyat ni ucapan apa? Penghormatan. Dah cakap tadi kan? Berapa penghormatan ada dalam ucapan? 3. Satu, ucapan penghormatan kepada kemuliaan Allah. At-tahiyyatu barakatuh salawatu thayyibat lillah. Lepas tu penghormatan pada para Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepas tu penghormatan kepada orang-orang soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita mengucapkan ucapan penghormatan, kita kena cakap dengan rasa yang bertolak. Kita boleh jadi MC, jadi pengacara. Kita sebut nama protokol. Yang dihormati menteri besar, kita akan sebut dengan rasa untuk menghormati dia sebagai pemimpin. Artinya baguslah. Lepas tu tidak ada masalah. Bila kita faham apa yang kita ucapkan dalam solat, sebenarnya kita akan ada kurang masalah untuk khusyuk. Ada masalah tak? Kurang. Tapi kalau kita pun tak faham apa yang kita cakap dalam solat, selalunya kita akan melewat. Baca bila? Tasyahud akhir. Kalau baca selamat pada tasyahud awal, dia nama apa? Dia nama sunat. Sunat apa? Sunat alif ba ain alif ba. Sunat. Selawat dalam tahiyat awal nama dia sunat arba'at. Selawat dalam tahiyat akhir nama dia rukun solat. Selawat atas Nabi dalam tahiyat awal nama dia sunat arba'at. Selawat atas Nabi dalam tahiyat akhir nama dia rukun solat.
Selawat atas keluarga Nabi. Dalam ayat awal namanya apa? Namanya tak ada apa-apa nama. Tidak disuruh. Selawat atas keluarga Nabi dalam ayat akhir tidak disuruh. Malah ada juga ulama kata makruh. Ada juga ulama kata sunat je sudut sawi kalau dibaca selawat atas keluarga Nabi dan ayat awal. Seperti dibaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dibaca wa ala ali Muhammad. Ini disunat sudut sawi. Kenapa? Dibaca selawat atas keluarga Nabi bukan pada tempatnya. Tempatnya kat mana? Ayat akhir. Tempatnya ayat akhir. Bukan ayat awal. Baca kat ayat awal. Bukan sekali. Kenapa? Semayang tu dah jadi cacat. Dah jadi rompung lubang. Dia cacat kau. Orang yang tak belajar memang dibaca begitu berpuluh tahun. Orang yang tak belajar, dia tak belajar apa? Dia tak belajar yang selawat atas keluarga Nabi ini, dia sunat baca pada ayat akhir. Dia sunat baca pada ayat akhir. Dia tak sunat baca pada ayat awal. Tapi ramai yang pergi baca pada ayat awal. Ada orang apa? Okey. Lepas tu kita kena faham betul lagi. Kita kena faham betul. Allahumma salli ala Muhammad. Jaga-jaga kesilapan yang biasa yang orang selalu buat. Allahumma, selalunya orang tak sebut begini kali. Orang sebut Allahumma salli ala Muhammad. Jaga-jaga. Bila kita tak sebut begini dua kali, kita kurangkan huruf. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau dengar saya lagu tak salah. Dulu ada ustaz daripada Patani ni. Dia kata dia kalau dia cakap ni, dia cakap dengan ustaz cakap dalam ceramah dia, ustaz dengar ceramah ni. Dia kata dia cakap dekat Malaysia dia selalu dia lepaskan Jumaat, dia akan bangunkan zuhur. Kenapa? Dia rasa sembahyang tak sah. Pada kebanyakan yang dia nampak. Kenapa tak sah? Dia kata sakit, selawat tak betul. Selawat ni jadi betul khutbah. Kalau tak selawat, khutbah tak sah. Khutbah tak sah, sembahyang tak sah. Jadi dia kata itulah. Orang tanya ni apa salah? Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau kita dengar sekali lalu tak salah. Betul tak? Apa je salah? Depan tinggal ni satu, belakang tinggal ni dua. Itu dia kata itu. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ada beza tak? Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ada perasan tak minggu dua kali? Allahumma. Humma. Allahumma. Ada beza tak? Allahumma. Allahumma. Muhammad. Muhammad. Betul tak beza? Macam dia kata, latifah. Latifah. Apa beza? Latifah. Latifah. P dua. Latifah. Latifah. Walaupun adalah lima latifah. Tapi ada beza dia. Latifah. Latifah. Muhammad. Muhammad. Nampak tak beza dia? Yang betul apa? Muhammad. Yang salah Muhammad.
Yang betul Allahumma. Yang salah Allahumma. Tengok nasi-nasi dulu dinyanyikan dengan nazam, tetapi tidak membuang apa-apa huruf. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar. Dalam apa ni belajar? Ada belajar tak? Tak ada. Selawat apa nama ni? Selawat Anwar. Siapa pengasas, siapa yang kompon selawat ni, yang cipta. Nama dia Syekh Ahmad Badawi. Yang Arab ni, Syekh Ahmad Badawi. Dia sayang Nabi, dia rangkaikan kata-kata Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar. Mana dia baca anwar dia? Wasiril asrar wa tibyan fil awin wa mutahiban fil biasa Sayyidina wa ma'adat Muhammadin Muhammad wa alihi al-athhar wa ashabihi al-afyan adada ni'amillahi wa dhalli. Ini selawat Anwar. Dibaca. Satu hari dia keluar rumah. Dulu pula dalam negara kita, dia keluar rumah, orang nampak muka dia bercahaya. Saya kena takut. Kawan rumah tu ikut dia, orang tu puji dia, orang tu cakap muka kau bercahaya. Dia tu dia pakai, dia budak, dia tutup muka dia. Keluar rumah malam tutup muka dia. Dan orang tahu dia muka itulah Syekh Ahmad Badawi. Kalau dia buka, muka dia terlampau. Orang tanya ni apa yang kau amalkan selama ni? Kita tak ada apa-apa. Aku membaca selawat ni. Selawat dia ni. Tu baca ni nanti betul Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Tak apa tau. Tu saya kata, bila kita belajar kan nanti, macam guru-guru kami dia sebut perkataan-perkataan yang banyak silap pada orang awam. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Tak sama dengar betul Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab mim tu disebut dua kali ke depan, tapi dua kali kat sini. Muhammad. Lepas tu kalau nama cucu, nama anak, dia ada M2. Muhammad. Ya Rasulullah Muhammad, Ya Habibullah. Kau harap nasib Muhammad. Itu panggil ada Mamat. Oh Mamat, mana laki kau tak Mamat? Tak tahulah kak mana dak Mamat pergi naik motor main dam ke apa kat kedai dia. Dia panggil dak Mamat. Muhammad. Itu dia kata kalau kita belajar, kita lebih hati-hati lah. Itu je. Mungkin baca sama betul. Sekurang-kurangnya Allah salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Baiklah kalau yang Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma, dan baca Allahumma. Letakkan bibir tu. Allahumma salli ala Muhammad. Yang itu nama apa? Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Atau apa? Pendengung kalau cakap innal ladzi salah. Innal ladzi salah. Tapi kalau ada tujuh sabtu ramai orang baca dengung.
Tapi dari ini satu ni ramai orang tinggal dulu. Innal ladzi, ini kalau orang tadarus, kalau orang baca innal ladzi kalah. Innal ladzi qul a'udzu birabbin nas. Itu baca. Qul a'udzu birabbin nas. Kalau baca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, salah. Memang dia baca dua. Kinnas, tapi tak ada. Dengung tu. Nak dengung, tak dengung. Kenapa dia dengung? Lepas tu kalau tak ada, mesti ada seorang yang boleh baca dengan baik lah. Seorang aja. Satu grup seorang aja. Seorang dia ketua. Seorang ni nak tegur. Dan seorang ni cakap tidur. Kalau 5 orang baca, dia cakap tidur. Kalau dia... itu bukan tadarus. Dia mesti ada orang yang boleh tegur. Dan yang membaca ni mesti sanggup bertegur. Qul a'udzu birabbin nas. Saya salah tu kalimah. Bin nas. Bukan bin nas. Tak boleh tu. Ada tak macam ni? Pernah dengar tak? Aku tahulah, aku dah naik haji 3 kali. Tapi nak tadarus. Tapi bila dia tegur macam mana nak ikut? Malikiyau, bukan malikiyau. Malikiyau biddin, bukan malikiyau biddin. Dia malikiyau biddin. Kenapa lembut? Yau. Dia mat apa? Madlin. Yaumiddin. Kita kata orang tegur kita tak dilembut. Jadi tadarus ni dia kena menerima apa teguran orang. Dia kena menerima apa teguran orang. Itu nama tadarus. Kalau baca tak boleh tak boleh dia baca orang pun. Atau dibaca dia Allahumma salli ala Rasul. Allahumma salli ala Rasul. Allahumma salli ala bukan alal Rasul. Allahumma salli ala Rasul. Atau dibaca Allahumma salli ala Nabi. Bukan ala Nabi, ala Nabi. Tapi yang kita baca, yang kita belajar, yang kita disuruh dia ambil baca di sekolah-sekolah dulu, Allahumma salli ala Muhammad. Nak tambah Sayyidina, tambah. Tak tambah, sudah. Jangan gaduh-gaduh. Dulu ada satu ustaz ni umur 70. Dia cerita. Kawan dia lah kata, kawan dia umur 70. Ustaz tu. Dia cakap pasal ni lah. Sayyidina. Ada jemaah tak setuju. Tapi jemaah tak cakap dalam kelas. Bila dia keluar, habis ngaji, lepas isyak, ada 3 orang budak muda jumpa dia kat kereta. Dia kata, Ustaz, ni tambah Sayyidina ni bid'ah. Itu bid'ah. Benda yang baru dalam agama. Dia tu. Dia kata sebab bila orang tanya Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana kami nak berselawat kepada kamu? Rasulullah kata apa? Allahumma salli ala Muhammad. Jadi dia berpegang pada hadis ni. Guru yang umur 70 lebih ni, dia kata, apa? Kalau dia mau nak panggil Muhammad tu nama dia panggil lah. Muhammadnya Rasul ni. Maknanya Rasul ni, yang batang tubuh dia ni Allah lantik dia Rasul. Dia Nabi yang paling utama, dia Nabi yang ranking nombor 1, dia makhluk yang nombor 1 atas alam maya ni. Dia makhluk yang nombor 1 atas alam maya ni. Kalau dia mau nak panggil dia nama ni, Muhammad dia panggil. Kawai tak sah. Ada gitulah nombor ni. Kawai tak boleh panggil nama ni. Kawai kena panggil Sayyidina. Sayyid ni tuan. Tuan.
Tuan, Encik, Puan kan panggilan-panggilan hormat ni. Kalau dia mau nak panggil nama dia panggil. Kamu tak straight. Kamu tak boleh. Kamu tak boleh panggil dia nama. Si panggil Muhammad Nabi ke, Muhammad Rasul ke, Sayyidina Muhammad ke, junjungan besar Muhammad. Mesti kita panggil itu tu lah. Kalau dia nak panggil dia nama dia panggil ya. Dia pun tak kenal dia. Allah jadikan alam ni sebab Rasulullah. Sebab kasih kepada Rasulullah dia jadikan alam ni. Dia beri dia special umat Muhammad ni nanti. Dia beri dia syafaat atas nama umat Muhammad. Lepas tu sekarang ni orang banyak doa, Ya Allah selamatkanlah umat Muhammad daripada COVID ni. Disebut nama Rasulullah ni. Kenapa? Bertawasul atas nama ni yang mulia, meletakkan sebab untuk makbulkan doa, kata pesawat tadi. Itu yang kita nak kena faham. Lepas tu yang elok ya, walaupun kalau kita tak sebut tak batang ayam. Kita kata Allahumma salli ala Muhammad pun tak apa. Tapi kalau orang yang kenal dia, tak boleh nak panggil nama. Sahaja. Betul tak ya? Kalau orang ada pangkat, YB ke, Menteri Besar ke, nak dia panggil nama? Panggil nama dia kat dia. Katakanlah Menteri Besar tu nama Kamal. Yang mulia Kamal, gitu dia. Kita panggil yang mulia Kamal tu ada pangkat, betul? Tetamu kita lagi Kamal bin Ali pun tak ambil pada siapa? Rupanya menteri. Panggillah Datuk ke apa pangkat yang diberi pada dia kan? Kenapa? Kerana dia ni dia hormati dia kalangan masyarakat, kita pun panggil dengan nama itu. Ini kan Allah Rasulullah yang Allah beri digelar Rasul, Allah beri digelar Nabi dan sebut nama dia ni betul-betul Muhammad. Lepas jangan baca lagi Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kenapa? Jaga jangan mim dua ni. Jaga jangan mim dua ni tertinggal. Ini bacaan yang sekurang-kurangnya untuk mengesahkan. Apa dia punya dalil ni surah Al-Ahzab ayat berapa? Ayat 56 tu dekat kat kepala. Nampak tu? Nampak tu video tu? Nampak ayat tu tak? 30 tahun punya masjid tak tahu ayat tu dah atas. Oh, ya Ustaz. Aduh. Nampak ni? Ni dinding ni. Dinding projektor ni. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Perasan tak sama tu ayat yang di atas? Tak perasan dah. Lawasan tapi tak terbaca. Ni, dinding ni. Ni ayat ni, surah Al-Alaq ni. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Orang Jumaat orang baca Jumaat. Patutnya kita masuk masjid ni nampak ayat tu kita buat apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Patutnya gitu. Ini bukan perhiasan. Ini adalah benda yang dibaca yang boleh remind kita, boleh ingatkan kita untuk bersalawat pada Nabi. Inna Allah ayat atas. Perasan tak dalam ayat tu dekat atas? Tak perasan tu lah. Tengok ayat tadi. Ni ayat apa Quran. Tahulah Quran. Memang Quran. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Saya tak boleh tengok Ustaz. Saya tak kata tengok. Detailing kepala saya. Bagus ayat ni. Macam ayat ni. Ni. Wa aqimu solah. Ta'atu zakat. Warka'u ma'arratihim. Itu subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Pening kalau rumah ada masalah.
Tengok ayat tu. Wasta'inu bisabri. Mintalah tolong dengan Allah dengan sabri, sabar. Bisabri wa solat. Dan mengerjakan solat. Tu solat itu kat situlah yang dikatakan makna di semayang dan situlah dikatakan makna doa. Minta tolong dengan Allah dengan sabar. Sabar apa? Minta belum makbul. Minta lagi belum makbul. Minta lagi. Apa? Syarat dia nak dapat ni satu sabar. Sabar. Jangan tak sabar. Jangan kata ya Allah, aku dah berapa tahun doa kau tak makbul. Tapi yang boleh cakap apa? Ya Allah, aku dah bertahun doa tapi aku takkan putus asa untuk berdoa. Aku boleh cakap itu. Bagaimana diperkatakan oleh Nabi Zakaria dalam surah Maryam ayat 4. Ya Allah, tulang aku dah lemah, rambut aku dah putih, tapi aku takkan berputus asa untuk memohon pada Engkau. Itu perkataan Nabi Zakaria. Kalau cakap itu boleh. Kalau cakap itu boleh. Jadi janganlah merasa bunda wasta'inu bis-sabri was-salat. Ini ayat ni banyak ada kat masjid. Ni wa ta'um arafiin. Ini pun banyak. Ini kurang. Innaka antal alimul hakim. Nampak? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ni dia baca tadi tu. Tak ada ilmu yang kita dapat illa ma 'allamtana, kecuali apa yang Allah beri kepada kita. Innaka antal alimul hakim. Ini yang betul-betul ni. Kita belajar ni yang beri ilmu ni Allah. Allah yang beri kat kita. Tak ada ilmu yang kita dapat kecuali apa yang Allah beri. Okey. Surah Al-Ahzab. Sesungguhnya innallaha wa malaikatahu yusallu. Allah dan malaikat-malaikat Allah berselawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi, berselawatlah kamu pada Nabi wa sallu alaihi wa taslimu taslima. Wa sallimu taslima. Ucapkanlah salam hormatan kepadanya. Oh, tak sudah keluar. Kenapa dah keluar? Ni. Kenapa dia jadi ni? Faham. Okey, itu dalil yang dikatakan hendaklah dia berselawat. Allahumma salli ala Muhammad. Dia ada kalkalah. Yang sini. Sekejap. Saya akhir. Ni. Jaga ini. Dan kesalahan yang kedua yang selalu disebut apa? Bila orang berselawat, dulu kalau Ustaz Ikhwan punduk pada tumbuk, dia kata apa? Dia ada datang dengan jabat saya itu kata saya. Yang saya pun tak tahu, ini memang dulu pun punduk dia cakap dengan belajar dia. Allahumma salli ala Muhammad.
Dia masukkan stop 2 kali. Allahumma shol, masqol, bukan masqol. Ma, lepas tu saya buat garisan merah tu. Allahumma. Nampak tak? Kita nampak benda ni kecil Tapi kadang-kadang kita lah orang yang buat salah dalam bacaan. Tak boleh hide. Kita tahu kenapa tak boleh hide. Kat sini tak nampak. Tadi saya hide Jadi itu. Tak apalah kita tengok diri lah. Bila saya hide tu hilang. Macam ni. Nampak tak? Nampak tak? Tak nampak. Okey. Tu. Dia apa yang Ustaz ajar, dia macam elok ada saktah sikit. Allahumma shol antu. Allahumma shol. Allahumma shol. Perlahankan sikit. Allahumma shol. Kalau tidak kita baca Allahumma shol. Allahumma shol. Kita sebut shol 2 kali. Kalau macam ni semayang batal. Allahumma shol. Bukan Allahumma shol. Bukan masqol. Allahumma shol. Ma tu sebut dulu. Allahumma shol. Ana ta'kan. Bukan ana amta alai. Bukan ta' alai. Bukan ta'. Bukan ta'. Tapi ta'. Ta'. Gigi nak tak ada. Tak. Sebutlah apa-apa pun. Ta'. Ana ta'. Ta'. Innahu kana tawwaba. Kan orang belajar tajwid kan dia suruh mulut tu. Lepas tu belajar tajwid ni, belajar dengan ustazah. Akak dengan belajar dengan ustaz. Kamu mulut dengan gigi rongak tu nampak lah. Belajar dengan ustazah tak apa. Perempuan dengan perempuan. Elok belajar dengan ustazah. Mesti belajar cara online tu tak apa. Tapi mulut kena nampak. Mulut dia kena nampak. Innahu kana tawwaba. Betul? Innahu kana tawwaba. Innahu kana tawwaba. Kan nama kan? Tu dengar orang-orang baca. Innahu kana tawwaba. Lama kan? Allahumma shol. Abiyah. Allahumma shol. Nampak lebih kurang macam sama. Allahumma shol. Allahumma shol. Tak lama. Allahumma shol. Lepas tu benda-benda yang selalu silap dibuat oleh orang-orang awam. Terutama orang-orang yang tidak mengaji dan yang tidak berkitab. Jadi kesalahan ni selalu disebut dalam kitab. Yang besar-besar. Kita ni tak sebut. Kita ni pendek je. Tidak sebut. Dia sebut gini-gini, muka sebelah, rukun yang 11. Betul, itu je. Tapi kalau kita belajar dengan guru-guru pondok ni jangan ceritakan kesilapan yang biasa ditulis pada kitab-kitab besar. Allahumma shol. Allahumma shol. Sebut. Allahumma shol. Jangan sebut Allahumma shol. Allahumma shol. Kalau kita tak belajar, kita fikir, kau sebut apa dulu kan? Tak, kau sebut apa? Allahumma shol. Allah. Lebih kurang kan? Lebih kurang tu mesti ada sebut Arab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
Allahumma salli ala Allahumma salli ala. Mana ada Allahumma salli, kan salah. Ini kesalahan yang biasa didengar oleh guru-guru dulu yang anak murid dia buat salah, dia memanggil dia, menyebabkan dia terpanggil untuk buat kitab dan disebut kesalahan ni antaranya dibuat. Macam kitab apa? Dia murid yang membicarakan tentang kalimah la ilaha illallah. Dia kata kau hati-hati. Jangan salah sebut la ilaha illallah. La ilaha. Kita orang tadi sebut kenapa? Dia dengar lah kat masjid surau ni dulu katanya orang salah. Allah diberi pengalaman nahu la ilaha illallah. Tengok Allah. Orang lelaki tu. La ilaha. Bukan la. Bukan la. La. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kan ada dua harakat tu. La ilaha illallah. La ilaha. Itu. La ilaha. Kan ada kita belajar qiraati. Ba'a. Kan? La ni dua. Ilah ni dua. Lagi dua-dua. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sebut itu. Dan dia kata jangan kau silap. Dalam kitab dia murid kata apa? La ilaha illallah. Memang orang lelaki yang sebut itu. Tak ada yang mungkin lah. Bila aku sikit. La ilaha illallah. La. La. Kan la. Kan la. Dia tak faham. Laju pun cepat ke apa. Macam mana tu baca kat mana, kat rumah, kat masjid dia, kat orang tu tak lah. Tiada. Betul. Nafi. Tiada. La. Bukan laju, la. Ada la ilaha illallah. La. Sampai ain-ain macam berak tu. Betul lah lembut. Kadang-kadang jadi macam tak best lah tu. Kita baca ramai-ramai ni dah bagus kan. Kalimah yang paling baik kan. La ilaha illallah. Sebut betul. La ilaha. Jangan itu dalam kita tersebut. Jangan kau bersilap dengan menambahkan amsah atau ain. La ilaha. La. Kan la. Sama macam ni. Kalau kita baca asyhadu an la ilaha. Batal lah dengan kita. Salah saja. Kan la. Benda ni pun kadang-kadang kita tengok Allah silap. Kenapa silap? Tak belajar, tak diberi perhatian. Tak mengambil ilmu supaya ilmu ni ada kat otak dan ilmu ni beritahu kat hati. Kau ambil hati, kau ambil perhatian. Jangan salah kau baca dalam semayang. Nanti semayang tu tidak sah. Semayang tak sah. Kita kata semayang tak sah. Sebenarnya semayang tak sah. Tak sah. Semayang. Allahumma salli. Mim dah betul lah. Allahumma. Dah betul. Tapi maksud Allahumma salli. Kalahnya lagi tu. Salli ala. Ain. Ala. Allahumma salli ala. Bukan Allahumma salli ala. Kalau Allah jadi apa? Jadi hamzah. Jadi alif. Allahumma salli ala. Bukan Allah. Tak. Allah. Ain. Allah. Allahumma salli ala. Sot ni tebal. Allahumma salli ala. Bukan Allahumma salli ala. Salli sin. Salli ala. Salli ala. Ini hanya patah yang pendek. Tapi kalau disebut dengan salah, sampai peringkat menukar huruf, Allahumma salli ala. Dia tukar huruf. Ain dari alif. Tak ada semayang. Kenapa? Rukun kauli ni, bacaan wajib ni, kalau salah baca seperti tukar huruf, Allahumma salli ala, maka tak ada semayang. So jadi sin, Allahumma salli ala, tak ada semayang. Mim tertinggal, Allahumma, kata Allahumma. Allahumma. Ustaz Darul. Ini kan tak. Sampai imam ni dia betulkan bila dia selawat. Allah SWT dia kata apa?
Allahumma salli ala Muhammad. Dia kata, mic ni. Dia kata. Kenapa orang ni pakai? Oh, benda ni. Ingat panggil apa? Unta tak pernah masuk. Allahumma salli ala Muhammad. Betul lembut. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa tudina wa anta maulana Muhammad. Semua betul ni kat nu jadi ni kat nu jadi nu dia berkali-kali Allahumma salli ala Muhammad. Sallallahu alaihi oleh. Apa yang benda terawih ni? Dengar luar. Banyak ada kat masjid ni. Ni terawih ni. Ni terawih kat masjid ni datang lah. Penuh lagi. Kau belakang penuh, nak datang masjid, kau tak datang surau. Ada orang datang surau, waktu terawih je datang, nampak muka dia. Kita bagi tasirah datang, dia tegur kita, kawan sekolah, kadang-kadang kawan sekolah kerja lama. Kau duduk sini, aku rumah aku, aku rumah aku. Tunggu sikit aku nyampi je rumah aku. Aku ngajar sini 10 tahun tau. Tahu, kalau nampak aku bagi kerja. Ini bulan puasa bulan tampak. Bulan puasa bulan barakah. Dialog seterusnya saya tak bercakap. Dan saya tak cakap lagi lah. Nanti orang marah saya. Apa yang kita cakap masjid ni bukan dibina bulan puasa saja tau. Tapi bila kita faham agama ni, kita faham agama ni dia macam ikut musim tau. Tu macam ikut musim. Selawat bila? Selawat hanya bila bulan Maulid, itu selawat. Hari lain tak ada selawat. Pergi masjid, pakai jubah. Pergi keluar, pakai baju macam-macam. Pergi piknik, lagi teruk. Kan kita nak pergi piknik lalu Haji Bahir dah pakai seluar pendek dan tongkat. Haji Bahir dah pakai seluar pendek. Tuan Haji, mana ni? Serban nak basah, kan hujan pada di malam begitu. Kan kita pergi piknik lagi. Sama tadi dia kata lah, pergi masjid pakai tongkok, kalau tak pakai tongkok. Sama juga begitu. Kan pergi masjid pakai tongkok. Pergi masjid, kat luar kan pergi ambil piknik. Sepaham agama ni gini tau. Sama selawat kan? Sama je selawat. Qalqalah Muhammad. Lepas tu kat sini tulis ni, ucapan perhormatan yang ketiga. Satu, kemuliaan Allah. Satu, pada kemuliaan Nabi. Satu, pada orang soleh. Jadi kat sini saya buat sini satu, mim sabdu, ini sabdu, dia mim sabdu, hukum dia unah dan dia adalah tanda yang menyatakan akan dua huruf pada satu tulisan. Mim bila sabdu ni tandanya dua huruf tapi pada satu tulisan. Tulisan dia satu tapi baca dua. Iya, nampak? Iya satu ni tulis. Alif, ya alif. Tapi ada sabdu. Iya. Wa iya. Ya ni iya. Ini sabdu daripada perkataan syaddat. Syaddat ni maknanya berat. Iya. Kalau tak baca betul-betul nanti masalah. Ni, tengok sini pembahagian ni. Ada dua ni. Ni. Satu selawat atas Nabi, satu selawat atas keluarga Nabi. Ini dua benda yang berbeza. Tak sama. Itu tak boleh kata rukun solat selawat. Bukan. Rukun solat ialah selawat atas Nabi. Sebab kalau kita kata selawat, dia bagi dua. Apa dua? Satu selawat atas Nabi, satu selawat atas keluarga Nabi.
Selawat atas Nabi yang kita tahu kalau hukum dia jadi rukun dalam solat dibaca pada ayat akhir. Selawat atas Nabi. Selawat atas keluarga Nabi dia jadi sunat dalam solat dan dibaca dalam ayat akhir. Selawat atas keluarga masih bila? Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, itu selawat atas Nabi. Wa ala ali Muhammad, itu lagi keluarga dia. Ali itu masuk keluarga. Sampai la hamilum majid, itu selawat atas keluarga dia. Jadi dia jadi rukun. Tak, dia tidak jadi rukun pada mana-mana bagian solat. Dia jadi sunat abad, sunat yang dituntut, sunat yang kuat, sunat yang dikatakan seolah-olah mengambil peranan seperti sebahagian yang bersolat. Jadi bukan sebahagian bersolat. Itulah nama dia. Sekarang ni kita faham kan? Mana selawat pada Nabi, mana selawat Nabi. Dan kita tak boleh kata sama. Selawat sama, tak sama. Dia ada pada Nabi, dia ada pada keluarga Nabi. Dia berbeza. Satu pada Nabi, satu pada keluarga Nabi. Kalau dekat luar, ada ulama mengatakan makruh hanya berselawat pada Nabi. Takut berselawat pada keluarga dia. Ada ulama kata itu. Menunggalkan selawat. Ada ulama kata makruh. Ada ulama kata tak apa. Ada orang yang nak kejar selawat 5,000 kali. Dia baca Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Pada ulama kata dia makruh. Kenapa? Ketika keluarga. Dan selawat yang terbaik adalah seperti dalam Al-Quran ni. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Apa dia? Selawat pada dia dan beri salam. Ucapkan salam, penghormatan. Jadi macam mana guru ajar dulu? Kau selawat Allah yang paling baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Tahu? Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Itulah dia selawat yang paling baik. Sebab apa? Dia ada salam. Dia ada salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Jadi kalau nak luas panjang, kita nak selawat hari-hari ni sebagai zikir kita, dulu guru ajar ambil yang tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Lepas tu baca lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Itu dikata itu yang paling baik mengikut apa yang dikatakan dalam surah Al-Ahzab ayat 6. Yang tu. Kata tu. Buat yang terbaik selawat dan salam. Waktu dalam kunut, kalau kita ada baca kunut, kita kata wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Lepas tu kita sujud, kita sunat bertawi. Yang bertawi, tak ada ucapan salam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Itu lengkap. Baru tak sunat bertawi. Kenapa? Wa barik wa sallim atau wa baraka wa sallam. Kenapa? Ada ucap salam. Tadi selawat, dia ucap salam ni. Salam. Selawat dan salam. Jadi dekat luar solat ni, kalau nak dapat keberkesanan yang maksimum pada selawat ni, selawat dan salam. Lepas tu dalam kitab-kitab ada kata sunnah Ma'at ni 8. Tapi yang kebanyakan kita ada 7. Kenapa dia kata 8? Bukan sini Ma'at ni, 7 dia mesti ni. Duduk tayat awal, baca tayat awal, selawat atas Nabi dan tayat awal, berdiri untuk kunut, baca kunut, selawat dan salam atas Nabi pada kunut, lepas tu
baca selawat atas keluarga Nabi dan kali akhir. 7. Yang ada kita kata 8 apa? Begini. Duduk tayat awal, baca tayat awal. Duduk tayat awal, baca tayat awal. Lepas tu selawat atas Nabi dan tayat awal. Ini yang dari 8 ni. Berdiri untuk kunut, baca kunut. Selawat pada Nabi dalam kunut, salam pada Nabi dalam kunut, selawat atas keluarga Nabi dan tak akhir. Berapa? Tu ada kitab 8. Ada kitab kata dapat ke tak dapat, tercengang-cengang sebalik emas ni. Dapat tak? Nak saya tulis ke? Boleh juga. Muka macam saya cakap ni 7878 ni. Dia cerita ni kak, saya kata tadi dia sulabaan ni ada 7. Saya tak kata apa. Saya nak kata ada kitab kata 8. Ini ada 7 perkara yang kita belajar ni, kita yang 7 lah. Tapi ada kitab ke-8. Kenapa kitab ke-8? Dia nak highlight satu perkataan ucapan salam pada Nabi dalam kunut. Tengok sini Okey, kau dah faham tengok sini. Yang kata 7 ni alah dah sudah suku lah. Tengok. Ya. Dia gitu. Ni duduk tayat akhir. Apa salin banyak kali. Kalau rasa tak faham juga, salin lagi. Lepas tu sini, ni duduk tayat awal. Duduk tayat awal. Bila Lepas tu ni baca. Ni baca tayat awal. Duduk tu baca. Lepas tu, ulang balik perbuatan. Berdiri untuk kunut. Perbuatan berdiri. Yang ni, baca kunut. Baca doa kunut. Ni. Lepas tu, selawat atas Nabi. Selawat atas Nabi dalam tayat awal. Betul lah. Betul kan? Lepas tu, selawat atas keluarga Nabi. Dalam ayat akhir. Wah, ni kalau bagi test ni memang dari darah tinggi naik lah. Ikut jawapan menakutkan. Aku dia jawab tu. Dua, ada berapa ni? 6. Ada 6 kan? Dia ada 7, kalau asasnya 7 lah. Lagi tu ayat ini. Selawat dan salam atas Nabi dalam kunut. Okey, tengok ni. Tengok ni dia pecah tu je. Ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau yang kata
Ada kitab yang kata akad itu ada 8 perkara macam mana Imam Ghazali sebut dalam kitab dia. Macam ni 8. Saya tunjuk gini. Ni. Okey, dia nama ni. Sini. Ni padam. Daripada ni. Selawat atas Nabi dalam kunut. Daripada ni. Lepas tu dia buat apa? Ditambah lagi satu. Ditambah. Ditambah kat sini. Ini. Sini. Salam atas Nabi dalam nampak. Yang mana dua ni dia adalah ni. Satu dan dia adalah ni. Lepas tu ada kita kata 8. Ada kita kata 7. Kenapa ada kita kata 8? Kenapa? Dia takut nanti orang terlupa nak salam. Wabarik wasallim. Lepas tu salam benda lain, selawat benda lain dalam kunut. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Tu apa? Selawat. Wa ala alihi wa sahbihi. Itu sahbihi pada sahabat dia. Wa ala alihi keluarga dia, sahabat dia. Wa barik wasallim. Dapat pilihan dia diucapkan salam-salam itu baik-baik. Terbaik-baik salam. Itu wa barik wasallim. Wa barik wasallim. Lepas tu ada kita kata 8 pada amal. Ada kita ada 7. Sebab digabungkan selawat dan salam pada Nabi dalam kunut. Nampak tak beza 8, 9, 8, 9, 8, 9 ni? Besar kan? Berapa besar nak besar? Takkan tak nampak lagi, nampak ke? Okey, dapat tak segala nota-nota yang perlu dicatat, segala kepahaman-kepahaman yang perlu diambil, segala tambih-tambih, peringatan-peringatan yang perlu dalam kitab. Ingat, jangan salah baca selawat. Baca salah dalam semayang, kan tak sah. Kalau baca kat luar semayang, tak ada pahala. Kenapa salah baca? Perhatikan silapan-silapan yang biasa dibuat oleh orang-orang awam. Yang kebanyakan orang awam buat silap. Okey. Habis cerita pasal selawat.
habis filsafat. Nanti minggu depan apa lagi nak tunjuk filsafat ni? Tak ada apalah, ini nota-nota tambahan-tambahannya. Kau nak ambil ni. Nak ceritakan Rasulullah ni bukan dia yang satu. Ambil nota ni. Ni yang dikatakan ulul azmi. Kau albab. Ulul azmi. Sallallahu Rabbuna ala nur mubin amadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah wujud qidam maqamu khalafatu lil hawadisi qiyamuhu bin nafsi minni wa adam qudrah ilm hayyun sama basar dalam qadiran muridan aliman ainan sami'an Allahu basiran mutakaliman. Kat sini siapa nak ikut pergi Melaka nanti tak ada kan? Tak ada, tak ikut. Orang lain ada 5 orang, semua tu ada 6 orang. Dia punya banyak ikut dia orang online. Sekarang ni kita pergi PD 2 hari connection. Mula kelas pukul 2 sampai besok tengah hari pukul 12. Ada dah berhenti. Mayang makan. Hanya dapat belajar wujud freedom. Tak kali lah wujud freedom yang ni. Ni nak sambung ni bakar. Menjadi kodoku kat sana. Siapa ada lapangan, boleh bakar dengan kawan, nanti boleh ikut lah. 29, 30, 31 bulan. InsyaAllah. Okey, nanti minggu depan sambung rukun yang ke 11 lah. Rukun yang ke 11. Ni pada bacaan yang akan kedua ni. Muka surat 28. Okey, sekarang ni tahmid dekat mana? Tengok nota. Dua apa tak? Beriman pada Allah dah habis. Dalam nombor 49 ke? Oh, belum habis lagi. Kalau 46 belum habis lah. Ustaz. 46. Kau kak, 46 kak? Nombor 46. Tidak boleh dihitung bilangan. Allah tidak boleh dihitung, tidak boleh dihitung bilangan semua makhluk di bawah kekuasaan Allah dan tiada kesudahan segala maklumat Allah. Ni apa maksud ni? Okay, kita tulis dulu dia punya tajuk. Slide tak tukar Ustaz online. 46 ni. Ini wajiblah dia beriktikad. Beriktikad ni maknanya meyakinkan diri dia dalam hati. Meyakinkan apa? Ini nak kita tengok ni lah. Tidak boleh dihitung bilangan makhluk di bawah kuasaan Allah. Maknanya semua makhluk ni dia di bawah kuasa kudrat Allah. Semua. Binatang ke, burung ke, di langit ke, di laut ke, pasir ke, batu ke, angin ke, malaikat ke, syaitan ke, apa ke. Semua bawah kuasa Allah. Nabi ke, rasul ke, orang awam ke, lelaki ke, perempuan ke, anak dalam kandungan ke, bayi dalam lahir ke, orang balik ke, bermain ke, sebutlah apa saja, tak terbilang kita. Tak terbilang. Berapa putih pasirnya bawah kuasa Allah tak terbilang. Tapi kita tahu apa? Semua. Semua dalam kuasa Allah. Angin yang bertiup dalam kuasa Allah. Angin yang berhenti dalam kuasa Allah. Laut yang berombak dalam kuasa Allah. Laut yang bergerak dalam kuasa Allah. Sungai yang mengalir dalam kuasa Allah. Tak terbilang.
Dulu zaman sebelum Islam, orang-orang kafir Parsi, dia tiap tahun dia akan mengorbankan seseorang untuk dikorbankan dalam sungai Nil. Sungai Nil. Dia ada cara korban. Dia diambillah dalam pun tak tahu lah dipilihnya mana. Yang terpaksa diikat dan diterjunkan, dia akan mati dalam sungai Nil. Dibiarkan dia mati dalam sungai Nil. Jadi sahabat kata, wahai Rasulullah, di masa itu Islam dah membuka Mekah. Islam dah membuka Mekah dan masuk bagi Mekah dan masuk bagi Madinah. Dan ada wakil Islam di Mesir dan dia bercerita sampaikan kita kepada Nabi. Masuk bukan zaman Nabi, masuk dah lepas zaman Nabi, Rasulullah pun larang, waktu zaman Sayyidina Umar, dia kena bawa balik. Kalau agama kemarin tak boleh, bawa korban tak boleh. Korbankan manusia untuk mengundi sungai ni, tak boleh. Lepas tu bila tak buat, tiba-tiba dia tak ketika sungai tu kering, sungai tu surut. Maka mereka berkata, orang kafir Quraisy berkata, ini sebab tak buat korban. Ini sebab tidak dibuat korban. Tidak dibuat korban atas sungai ni, tak buat korban. Maka mereka mengadukan Sayyidina Umar untuk buat korban. Saya berkata, tak boleh buat korban. Tak boleh buat korban dengan manusia ke sungai. Habis tu dia buat apa? Habis tu dia buatnya kertas. Dia kan kita berhenti sekejap ke sungai jenazah. Maka dia buatnya kertas. Maka dia tulis ke atas kertas tu. Dia tulis apa? Sayyidina Umar tulis apa? Wahai sungai, kalau kau mengalir ini dengan dirimu sendiri, kau jangan mana. Tapi kalau kau mengalir ini atas izinnya Allah, atas izinnya Allah, mengalirkan kau. Ditulis kat situ. Tulis, disuruh bagi pada satu penduduk, suruh penduduk campak tulisan ni, campak di sungai. Sungai yang kering, yang hampir tak lama hari, tiba dia mengalir balik. Ini cerita-cerita dalam kitab lah. Maknanya sungai pun dia di bawah kuasa Allah. Maka mengalir lah sungai ni macam biasa. Mengalir sungai ni macam biasa. Kenapa? Dia sendiri tahu dia mengalir ni atas izin Allah. Macam juga kisah zaman Sayyidina Umar juga lah. Bagaimana ada orang tua di bawah minyak. Di bawah apa? Okay, kita berhenti kejap. Boleh pergi belakang. Ada keluarga ni? Keluarga tak ada? Ibu yang ni memang dia. Biar ya. Biar ya masuk tu. Tak. Apa?
Okay, alhamdulillah kita sambung. Tadi kita tengok patah yang ke-46, tidak boleh dihitung bilangan semua makhluk di bawah kekuasaan Allah dan tiada kesudahan segala maklumat Allah. Apa maksud tiada kesudahan Allah? Semua makhluk ni dia dalam maklumat. Dalam maklumat apa? Allah tahu. Allah tahu. Tahap iman kita, Allah tahu. Umur kita, Allah tahu. Ajaran kita kat mana, Allah tahu. Kita akan mati kalau sebab sakit apa, Allah tahu. Semua Allah tahu. Semua dalam maklumat ni. Dia ada maklumat semua makhluk dia. Berapa butir pasir, ada tak bumi ni, Allah tahu. Berapa titik hujan pagi ni, penuh kawasan ni, segi ni, Allah tahu. Dan bila hujan nak turun, Allah tahu. Padang matahari macam mana, Allah tahu. Berapa banyak baju yang kering kat rumah orang ni, Allah tahu. Berapa banyak baju yang tak kering, Allah tahu. Itu semua dalam maklumat Allah. Tidak satu orang pun, tidak suatu pun terlepas. Terlepas dari maklumat Allah. Bila kakak kita, kakak-kakak kita, bila kakak kita sihat, Allah tahu. Bila keadaan kita sakit, Allah tahu. Apa sakit kita, berapa lama kita sakit, adakah sakit ni bawa kita kematian, adakah sakit ni kita akan sembuh balik, berapa lama tipu mata, bulan berapa, hari bulan berapa, jam berapa sakit, jam berapa sembuh, semua dalam maklumat. Lepas tu sewajarnya, kita mesti merasa hebat ya Allah. Rasa dengan hati sungguh-sungguh, rasa dengan hati betul-betul, betul-betul rasa. Bukan main. Hari ni, kita tadi keluarga tu tak saya jadi imam. Apalah saya jadi imam. Saya tak ada pada anak nak jadi imam media pun ni. Kalau percaya terus saya buat. Dia yang elok ni kalau elok ni kepala bagus, keluarga je paling bagus lah. Tapi kalau tak ada, jadi-jadilah tak apalah. Kata-kata baik itu kita nak jadilah. Okey, apa yang saya nak kata, hari ni kita tanya orang yang meninggal, orang yang gini, kita nampak orang meninggal, kita semayangkan orang meninggal, kita jadi jemaah, kita tolong kat jenazah hari ni. Hari nanti, satu hari nanti, orang pula semayangkan kita, orang tanya, ni siapa ni? Ni Mak Limah, bukan Limah ni, tempat lain, Limah lain, kampung PJS 4. Ada jam yang 4. Bukan dia 4, dia 8. Ini contoh. Ni siapa meninggal ni? Mak Limah PJS 4. Sakit apa? Tak sakit. Ni kenapa nampak dia ngaji? Nampak ngaji. Tapi nampak dia macam ngantuk. Jangan ngantuk. Jangan tidur. Nampak macam ngantuk je. Oh letih dah, letih. Baru kemas stor dekat rumah. Jumpa abu terbalik. Kali saya tukar langsir kan. Dekat atas langsir ni punya ada abu. Abu rumah ni kan. Rumah saya ni tepi jalan. Macam dia lagi kan. Rumah tepi jalan ni masalah ni abu lah. Tapi nak duduk rumah mana tak boleh buat. Ni rumah tepi jalan. Rumah dalam kampung mana. Kena hadapi nanti kita benda ni, semua ni ada dalam maklumat. Macam orang kata dah habis kan. Semua dalam database dia. Semua dalam maklumat dia. Dan dia tidak perlu untuk try sesuatu untuk tahu. Allah tak perlu. Macam dalam kitab Fakul Iman kata, Allah bagi kita ujian bukan nak tengok tahap iman kita. Tanpa diberi ujian pun, dia tahu tahap iman kita. Faham? Jadi mustahil Allah beri ujian untuk tengok kita sabar tidak. Tak. Dia dah tahu dah kita sabar atau tidak. Tapi dia beri kita ujian untuk kita tengok diri kita sabar atau tidak. Diberi kita alat. Macam orang kata apa tu? Ya, Islam tengok pakai lah, ambil ilmu titik-titik.
Apa nama tu? Lepas tu keluar satu lain. Dua lain. Right? Dua lain cakap dengan suami, bang, sorry bang. Padahal saya muntah-muntah bang. Ini kopi dia kau salah beli. Dia pergi beli kopi dia. Kan dia bawa saya muntah-muntah. Kita kan bang, kita nak panggil apa berada bang. Nanti betul, kopi dia. Ni kopi dia. Kau beli apa dekat kedai ni? Kau cakap apa? Lah cakap nak test. Sekarang masih COVID. Orang tak ada masa nak mengandung, so beli COVID. Kau nak test, kau cakap dengan orang kedai tu, saya nak test mengandung. Cakap itu. Badan abang, lega. Lega bang, lega. Tapi positif, tak apalah bang, semua sikit Allah bagi. 5 hari sihat. Kan ramai gitu kan? Saya ramai juga keluarga saya kena. Bukan anak-anak saya lah. Keluarga, sepupu, apa semua kan. Jiran, dekat kawan online, dekat kawan yang belajar, dekat surau masjid. Dekat kawan yang ikut-ikut. Tadi saya bawa WhatsApp, tak apa lama tak nampak. Oh, saya positif kan. Tapi lihat. Bukan kata lihat lah, dia batuk-batuk betul lah. Adalah macam teruk kan. Kita minta kalau Allah beri kita ujian, kita minta jangan sampai terhalang kita untuk buat ibadah lah. Terhalang kita nak semayang dengan betul, dengan baik. Dengan bertahan gitu-gitulah. Jadi apa yang saya nak beritahu, bila kita dapat rasakan benda ni semua dalam maklumat Allah, maknanya dilahirkan kita ni kenal Allah, dilahirkan kita ni rasa hebatnya Allah ni, dan dia akan lahirkan kita ni rasa kecut kita dengan Allah ni, dan tak nak kita lawan dan tak nak kita mempertikaikan apa saja yang patut kita tak boleh pertikaikan. Banyak benda kalau semula tak percaya. Kenapa Allah bagi aku macam ni? Kalau tanya. Tapi kena minta Allah, kau beri aku sabar. Kau beri aku sabar. Dan jangan compare dengan orang lain yang lebih tinggi dari kita. Kita kata anak kita sakit, anak dia steady je, kita pergi masjid. Dia tak pergi masjid. Jangan pergi ni, ini bahaya ni. Ini bahaya. Sedangkan Allah tu dia ada kehendak, dia ada iradah atau kehendak ni. Dia nak buat apa kan kita, dia boleh buat. Cuma kita sebagai hamba merayu, janganlah kau bagi aku ujian yang berat-berat. Ya Allah, aku tak sanggup nak tahan. Aku tak sanggup nak hadapi. Jangan sampai ujian yang berat sampai aku terganggu ibadah. Semayang tak khusyuk. Tahu semayang tak khusyuk? Dulu semayang khusyuk. Lepas tu kena ujian. Ujian yang paling berat bagi orang perempuan. Ujian apa? Sakit perut. Ujian yang paling berat bagi orang perempuan, ujian apa? Sakit singa, sakit gigi, sakit kepala, sakit apa? Nak jawab pun takut Nak jawab pun takut. Ujian tu lah. Ujian sakit hati. Doktor, saya sakit dulu. Sakit apa? Sakit hati dulu. Tapi tengok mata awak kuning pun dia cek mata. Tak kuning pun mata awak, muka awak okey, muka awak berseri merah. Keluar ni tadi. Betul. Saya sakit hati doktor. Tak ada. Saya akan ambil ujian darah ujian darah. Kata doktor ni bodoh lah. Dia kata doktor bodoh. Saya sakit hati, laki saya. Dia kata. Kau pergi doktor. Doktor tak boleh buat apa. Satu sakit, yang doktor boleh buat apa, sakit hati. Kalau sakit jiwa boleh. Cakap dengan orang, ketawa dengan orang. Kat rumah cakap dengan orang. Nyanyi dengan orang. Ni bahaya tak nyanyi dengan orang. Nyanyi. Setelah kamu pergi. Ingat aku berduka. Lagu siapa tak? Aku selalu berduka. Amboi. Masa tu dengan Abang Liman tengah bercinta cinta. Kalau dah umur 60, nyanyi setelah kau pergi, bawa dia pergi hospital. Setelah kau pergi, aku bawa kau pergi hospital. Ni bahaya ni. Dia senyum, nangis.
setelah kau tiada. Sudah. Apa yang muslimah ni? PS8 ni. PJ8 ni. Muslimah ni apa ni? Tapi bila kita tahu ini adalah maklumat daripada Allah, ini adalah kekuasaan Allah yang tidak ada seorang yang terlepas daripada kuasa dia, kehendak dia, kudrat dia, iradat dia. Dan setiap yang dibawa pada manusia ini pasti ada mengandungi satu benda. Pasti. Mengandungi satu benda. Benda tu nama apa? Dan pasti tidak bawa satu benda. Benda tu nama apa? Apa saja berlaku dengan kita, pasti dibawa satu benda. Dan pasti dia tak bawa satu benda. Apa yang dibawa, apa yang tak bawa. Allah yang beri kita macam-macam lah. Rezeki ke, ujian rezeki ke, sihat ke, sakit ke, pasti dia bawa satu benda. Nama dia hikmah. Hikmah lah. Hikmah ni apa? Kebaikan. Kebaikan. Dan pasti dia tak bawa satu benda. Apa dia? Zalim. Itu zalim. Allah beri ni bukan dia zalim. Bukan. Tapi dia bawa kebaikan. Cuma kita setuju tak setuju, kita nak tak nak, itu cerita lain. Betul. Kenapa lah aku sakit lutut? Dulu aku main volleyball untuk beri faham. Wah, main-main ni. Lompat. Sekarang lompat, letak dalam volleyball dia main. Dah lompat sebaik tu. Dah boleh melompat dia sebaik sekarang ni. Sekarang nak turun tangga tu. Jenuh pegang kan? 5, kau pegang beg aku sekejap 5, aku nak turun tangga. Ambil balik beg. Duduk bawah nak bangun, sekarang dah susah. Aku ni, kau tahu dah nak bangun. Tak Limah, saya nak cerita ni. Apa aku dah bangun susah. Malam kan nampak abang dia jalan dengan, jalan dengan siapa? Jalan dengan anak buah dia. Oh, anak buah dia. Oh, ni pula bangun cepat tadi. Oh, jalan dengan anak buah dia. Anak buah dia, anak kakak dia, dan kakak teman dia pergi farmasi. Jangan apa? Dia ada benda yang tiba-tiba menguatkan Kak Limah tu bangun. Apa benda? Keperajaan. Timbang. Gram. Kena jenis apa? Kak Limah kaki tu apa? Terus pula ada tu. Oh, dia jaga dengan anak buah dia. Sakit balik. Sudah aku dah cakap anak buah dia ni ikut pergi farmasi. Sakit balik. Kau anak buah dia lah, kau sakit. Saya nak tanya apa lagi? Saya jawab Kenapa tiba-tiba? Apa yang menyebabkan dia? Apa? Hati. Apa yang menyebabkan kita ni kuat untuk beribadat? Hati. Kenapa hati ni ada masa ni kuat? Sebab dia ingat mati. Duduk termenung waktu Tuhan. Aku ni tadi jenazah ni muda 46 tahun. Kena stroke 2 tahun. Lumpuh 3 suku badan. Tadi saudara ni ada cakap. Saya kata, mana keluarga ni jadi imam. Keluarga dia jadi imam ni bagus. Diorang tak nyusah tentang confident lah. Tak apa. Sebab pada saya bagi ruang keluarga. Kalau abang ke, adik ke, bacalah doa apa-apa, tak apa. Cuma baca doa yang wajib yang baca tu, itu baca lah. Allahumma fillahu warhamhu wa'afi wa'afan. Lepas tu baca apa-apa, tak apa. Kalau tak hafal doa tu lah. Apa yang menyebabkan dia hati dia kuat tadi untuk tiba-tiba terperanjat dan taat itu apabila dia dikejutkan dengan satu benda, nama kematian.
Sekarang orang muda kena stroke kan. Saya banyak dengar. 30 lebih sakit jantung. Sekarang lah sekarang. Dulu jarang dengar. Sekarang zaman dah berubah kan. Dulu panggil Tok Bilal, Tok Imam, Tok Siap. Sekarang Imam tak budak muda. Kat sini Imam muda. Tapi tadi tak berapa muda lah. Dan kadang-kadang saya datang subuh Imam muda. Tu tak apa. Iman tak apa dengan alim. Muda lah. 30-an lah, muda kan. Kalau tak bagi Pak Imam, panggil tak. Dulu orang panggil Mak Bidan, Nenek Bidan. Sekarang dekat hospital, budak muda, nurse. 20 lebih, 30 lebih, dia boleh sabuk baby kan. Kita panggil Nenek Bidan, Mak Bidan lah. Dulu kalau Mak Bidan ni yang rambut, macam drama lah. Rambut, macam ni kebayang. Dalam berlakon tak hidung. Rambut kita jadi ni tak tahu sangat berlakon ni, tapi dia putihkan rambut dia lah. Itu Mak Bidan. Dulu Mak Bidan tak ada kereta. Mak Bidan cepat motor saya bila saya nak beranak. Kan itu kan. Kan ni Bidan orang tua, orang muda-muda. 40 lebih, dari dia pakar doktor sakit puan. Ini bagus lah. Orang perempuan jadi. Ini yang takut ni orang lelaki jadi pakar sakit puan. Ini yang leceh ni. Ini kemudian apa ni? Di bawah kuasanya Allah. Baca banyak kali. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Baca banyak kali. La hawla wa la quwwata illa billah. Lepas tu saya kata, nanti 20 rakaat ni, nak buat 20 rakaat. Sini buat rakaat. 8. Nanti balik buat lagi 12. Banyak mesti buat 8. Lepas tu dia buat 20. Elok. Nanti balik buat 12. Kita jangan cakap dengan diri kita macam ni tau. Dengar guru saya ajar apa, guru kami ajar apa. Jangan cakap gini. Badan aku tak larat. Kenapa? Kita seolah-olah kata amal ibadat ni kita buat atas kudrat kita. Faham? Sebenarnya sembahyang kita, puasa kita, datang masjid kita atas apa? Kekuatan Allah beri. Betul? Rasulullah kata bacalah perbendaharaan surga. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini perbendaharaan surga. Orang yang yakin bahawa amalan ini semua kurnia Allah, dia akan jadi ahli surga. Jadi jangan cakap aku tak larat nak buat 20. Bukan kau yang buat. Bila kau kata kau buat, kau tak larat. Tapi kata apa? Semoga Allah beri aku kekuatan untuk buat 20. Begitu kata. Barulah dengan izin dia tahu kita serah diri kita pada dia, kita serah diri kita pada dia, aku memang tak kuasa. Yang beri kuasa, yang berkudrat engkau. La haula wa la quwwata illa billah. Betul. Baru dapat bodoh. Kenapa? Bukan kita buat, dia beri kita buat. Jangan ingat dengan medical ni. Medical je. Rehat, benar rehat dah benar. Sekarang ni praktis. Tahu? Lepas isyak je, qadha sebenarnya 20 rakaat. Atau sunat 20 rakaat. Qadha sunat 20 rakaat bukan banyak sangat. 10 kali subuh, 20 rakaat lah. Kalau ada jenis semayang, dulu lah. Kalau ada jenis semayang, buatkan sunat 20 rakaat. Setiap malam, lepas isyak. Sekarang dah kena buat cepat. Nanti terawih, dah biasa. Tahu? Dia tak berat. Saya tengok macam saya kamera ni lah. Kalau saya booking kan, saya tengok muka akak kan. Saya kata akak sini dia tak ada jenis semayang. Dia boleh kecil. Kan? Takut nak cakap. Kalau ada jenis semayang, sekarang tak tahu. Satu malam 20 rakaat. 5 kali isyak 20 rakaat. 5 kali asar 20 rakaat. Betul tak? 10 kali subuh 20 rakaat. Praktis gerakkan medical ni. Minta Allah beri kita daya untuk kita berlatih. Lepas isyak sunat 20 rakaat. Atau qadha sunat 20 rakaat. Qadha sunat 20 rakaat. Lepas tu nanti bila malam-malam puasa kita dah tak kekok, kita dah tak penat, kita dah tak bengkok kaki, kita dah terkejat kaki, kita dah tak sedar kaki. Untuk apa? Untuk sembahyang tarawih 20 rakaat. Okey.
Mula buat kami. Hari ni, tangan ni, saya tunggu tadarus. Hari ni mula baca Quran banyak-banyak. Satu hari 3 juzuk, satu hari 3 juzuk. 3 hari 10 juzuk baca. Kenapa? Nanti bila bulan Syaban ni kita biasa baca Quran banyak-banyak, insya-Allah dengan latihan yang kita buat, dengan niat yang kita ada nak beramal banyak-banyak Ramadan, nanti Ramadan Allah beri kita kekuatan lagi. Bila dah baca satu hari 3 juzuk, bacanya tu dulu, sungguh syukur. Saya dah baca lagi halang kau baca tu. Lepas tu angkat tangan, kata, jangan kata apa ni. Alhamdulillah ya Allah, kau izinkan aku baca Quran satu minggu. Ini bukan daya aku, ini bukan kuatan aku, ini izin kau. Amin. Nanti kalau suami puji, 5 lagi. Joya, abang tengok Joya ni baca bulan Syaban ni banyak baca Quran. Berapa jam dia baca? Ada apa? 4-5 juzuk. Wah, 4-5 juzuk banyak tu. Habis ingat Joya siapa? Ingat saya siapa? Main-main ni. Jadi itu, cerita apa? Alhamdulillah. Kono abang tengok Joya baca Quran. Jom kita pergi Tanah Merah. Tanah Merah jauh kan? Bawa tak tahu. Tanah Merah apa bang? Kelantan ke? Tanah Merah jual apa kan? Tudung kan? Oh tahu, emas. Saya cakap apa Saya dah cakap betapa kalau kita merasakan apa saja ibadah yang kita buat ni adalah kurnia dia, maka kita tidak akan memikirkan fikiran kita. Kita fikir 20 rakaat ni lemah kaki aku. Tapi kita ada fikir tapi kurang fikir dari nombor 2. Dan nombor 1 adalah adakah menurut Allah dia beri aku kekuatan untuk beramal. Boleh faham Kalau kita tebalkan perasaan tu kalau kita buat pun kata aku nak bangga bukan aku nak buat. Memang aku semayang tapi izin dia kepada aku, urusan dia kepada aku. Allah yang beri. Dengan itulah antara ilmu yang kita tanam untuk kita masuk pada kampung Ramadan ni. Okey, nanti sambung. 47 lagi sekali ni saya nak ambilkan. 48, 49. Habis. 48 sambung. Akan ada 48. Lepas tu yang ini kita masuk apa? Lepas beriman pada Allah, buat apa? Beriman pada malaikat. Beriman pada malaikat pula. Belajar pula beriman pada malaikat ni macam mana? Ini kurang apa dia? Macam mana masuk beriman pada malaikat? InsyaAllah. Okey. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa lana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa lana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ampun maaf semua, pasti banyak kekurangan. Wabillahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Minggu depan Alhamdulillah, terima kasih kita nak Ustaz. belajar 30 fakta Ramadan. 30 fakta Ramadan. Saya nak tulis satu-satu. Ramadan ni apa? Ramadan ni apa? Ramadan ni apa? 30 fakta Ramadan. Nanti kita catat, semoga kita faham lagi lah. Bukan tak faham, kita ulang kaji lah. Dah tahu lah sebenarnya. Tapi sebab dia datang pertama sekali, kita ulang. Okey. Cukup? Okey. InsyaAllah nanti itu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. Alhamdulillah, Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah,
الحمد لله 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 الحمد لله